Allah, 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 Allahu Rabbi la usyriku bihi ahada. Yang tengok live ni, tuan-tuan boleh komen. Kalau clear suara, kita boleh teruskan, insyaAllah. Suara okey kah? Assalamualaikum. Okey. Oh, tak maaf. Tak nampak komen. Okey, baik. Clear. Okey, baik. Tak nampak komen. Dia hide. Ya, kan tak ada pasal tak ada orang komen ni. Pelik. Baik, minta maaf. Okey, baik. Terima kasih, Wafi. InsyaAllah. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Ila hadratin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi, ila hadrati Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, wa ila kafatil anbiya'i wal mursalin wa sa'idus sahabati ajma'in wa jami'al muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat min masyariqil ardi ila magharibiha. Syai'u lillah lahumul fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونسترشده ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وزد وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم اخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم وافتح علينا بمعرفة العلم وسهل أخلاقنا بالحلم واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. رب يسر وأعن يا كريم وافتح بالحق وأنت الفتاه العليم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. نويت التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله تعالى وسنة رسوله والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء
ibtigha'a wajhillah wa qurbihi wa thawabihi subhanahu wa ta'ala. Hadirin muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Pada malam ini kita bertemu sambungan pengajian kitab kita setelah kita berhenti agak lama daripada pertengahan kot ataupun hampir penghujung bulan Ramadan hari itu sampailah pada saat ni kerana saya ada tugas. Kemudian di bulan Ramadan tersebut saya rasakan bulan Ramadan ni bulan ibadah. Kita kena banyakkan ibadat pada Allah Subhanahu wa taala dan kita pun tak tahu Ramadan yang akan datang pasti datang berjumpa dengan kita ke tidak. Yang pasti Ramadan akan datang akan ada, tetapi kita belum pasti ada. Ramadan akan datang akan ada insya-Allah, tapi kita belum tentu ada. Maka kita merasakan bahawa saya lah merasakan bahawa rugi kalau kita tak manfaatkan di bulan Ramadan. Lalu setelah daripada Syawal ni, kita pun masing-masing duduk di rumah. Nak beraya di rumah-rumah pun tak boleh. Kita duduk di rumah masing-masing. Kita masih lagi dalam suasana PKPB. PKPB. Ada tambah B pula. Jadi kita ada masa yang terluang ni setelah selesai kita puasa sunat Syawal. Yang belum start. Yang masih lagi berpuasa teruskan. Jadi kalau ikutkan hari ni, orang yang puasa start daripada 2 hari bulan Syawal, dah habis dah hari ni lah. Habis dah semalam dan hari ni raya lah. Jadi alhamdulillah, kerana saya pun raya pada hari ni, jadi kita akan sambung semula pengajian kitab kita ini, iaitu kitab Al-Hikam Al-Imam Abdullah bin Alawi Al-Haddad rahimahullahu ta'ala, yang berhenti agak lama, dan kita insya-Allah moga-moga kita akan istiqamah berterusan dengan pengajian kitab ini. Kalau sempat khatam, kita khatam. Kalau tak sempat, kita mengambil manfaat dan kefahaman. Ambil berkat daripada kitab ini sahaja, matan-matan ini. Moga-moga kita mendapat manfaat. InsyaAllah tuan-tuan, malam ni kita akan sambung kata hikmah yang ke-12. Kalau tuan-tuan lihat posting saya yang petang tadi, tuan-tuan boleh ambil syarahan dia, dan juga di caption di live ini pun ada insya-Allah. Baik, kita akan tengok kata hikmah yang ke-12. Kata hikmah ni panjang sikit tuan-tuan. Kata hikmah ni panjang, tetapi kita akan dia panjangnya kerana ada dibagi misalah, contoh dan sebagainya. Tapi tak apa, kita akan syarahkan dengan ringkas dan mudah dengan syarahan umum dahulu. Kita baca satu persatu terjemahan maknanya seperti yang saya biasa buat. Kita akan baca satu persatu, kemudian kita akan ulas dan syarah kemudiannya, insya-Allah. Tuan-tuan, kita akan tengok qala al-musannif rahimahullahu taala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumi masyayikhina fid darain amin. Baik. Apa kata pengarang? Qala al-musannif minan nasi man yaktafi bil isyarati 'ani at-ta'yin wa minhum man yahtaju ila at-tasrih ma'a ar-rifqi wal layyin. Baik, kita wal layyin ataupun wallin. Lebih tepat wallin. Wa minhum man yahtaju ila tasrihi ma'ar rifqi walli ma'ar rifqi wallin wa minhum man la yujdi fihi illa ta'nif wa takhshin wa man lam yantafi' bidha wala bidhaka fahuwa min asyayatin wa li ha'ula'il arba'ati amthalun min al-bahaim. فمثل الأول مثل الدابة المذللة تستغني عن تلجمها أو تضربها ومثل الثاني مثل الدابة التي تكتفي بالخطام دون الضرب ومثل الثالث مثل الدابة التي لا تستقيم إلا بالضرب والزجر ومثل الرابع مثل الدابة إن خطمتها أو ضربتها ازدادت نفورا. Baik, yang tu dia punya kata hikmah yang ke-12. Apa maksudnya tuan-tuan? Maksudnya kata pengarang minan nasi, kata Imam Abdullah Al-Haddad, di antara manusia, di kalangan manusia ini dibahagikan kepada ada 4 jenis manusia. Dia sebut di sini ada 4 jenis manusia yang mana secara umumnya maksud di sini adalah 4 jenis ni bagaimana mereka ni menerima sesuatu nasihat dan ilmu.
Ada orang sesuai dengan cara ni, ada orang sesuai dengan cara ni. Ini lebih kepada uslub dalam menyampaikan ilmu dan dakwah. Tuan-tuan, kalau sebagai guru, sebagai ulama, sebagai ustaz, sebagai pendakwah, da'i ilallah, sebagai siapa pun tuan-tuan, sebagai ibu, sebagai ayah, bila kita nak mengajar dan mendidik, mentarbiyah orang lain, anak kita, anak murid kita, siapa pun, maka kita kena tengok keadaan manusia yang kita dakwah tu ada 4 jenis. Ada 4 jenis. Kemudian, kita sendiri pun sebahagian daripada tu juga. Kadang-kadang kita ni jenis yang ni, kadang jenis yang lain. Maka tuan-tuan boleh tengok jenis-jenis tersebut. Lalu apa kata Allahumma salli ala Muhammad, kata Imam Abdullah Alwi Al-Haddad, dia kata di antara manusia ada yang man yaktafi bil isyarati anit ta'yin. Yang pertama, ada orang yang mana bila kita ajar dia, kita didik dia, kita tarbiyah dia, kita bagi dia ilmu, kita cukup bagi diri dia dengan cara kita isyarat. Isyarat maksud dia apa? Maksud tak payah kita bercakap. Dengan isyarat tubuh badan kita, dengan penglihatan mata kita, dengan tengok dia sahaja, yang tu sudah membuatkan dia faham. Tu. Maksudnya, tuan-tuan guru ni, ustaz-ustaz ni, ada yang jenis, dan juga anak murid pun ada yang jenis. Bila dia tengok sikap, perangai, ataupun rupa tok guru tu, maka dia dah faham dah maksud. Tak perlu tok guru tu cerita dan syarah, sebab dia faham dah. Yang ni, saya bagi terjemahan dulu. Berbanding anit ta'yin, berbanding kita jelaskan, kita terangkan depan dia. Kadang-kadang tak perlu terang pun, tak perlu jelas depan dia. Kita bagi isyarat sahaja untuk dia. Wa minhum, di antara mereka itu juga, antara orang yang kita dakwah, man yahtaju, di antara mereka ada yang kita perlukan ila tasrih ma'ar rifqi wal lin. Ada setengah orang kita tak boleh bagi isyarat kat dia. Kalau kita bagi isyarat kat dia, isyarat muka ke, isyarat mimik muka kita punya perbuatan kita ke, dia tak faham. Kita bagi, kita tengok, kita renung, muka kita tak suka, muka kita tak benci, dia tak faham. Kita tak suka apa dia buat, dia tak faham. Jadi orang macam ni, kita kena tasrih. Kita kena terang kat dia. Kita kena jelas kat dia. Tetapi orang macam ni, kalau kita terang kat dia, dia kena guna cara yang lembut dan juga dengan sopan. Ma'ar rifqi wal lin. Berserta dengan lembut, ar-rifq wal lin. Nanti kita akan syarah. Wa minhum, di antara jenis sebahagian orang juga, man la yujdi fihi illa ta'nifu wa takhshin. Ada di antara orang juga yang mana dia ni kita tak berguna, tak ada manfaat, tidak ada guna bagi diri dia, tidak memberi kesan langsung pada dia, melainkan dengan cara apa? Tasrih. Maksudnya orang yang jenis yang ketiga, kita kena terang-terang juga, tasrih juga. Syarah kena syarah juga. Tak boleh bagi isyarat je. Tetapi kita kena terang kat dia dengan cara agak kasar sikit. Yang jenis yang kedua, dia tak boleh cara kasar. Dia kena buat cara lembut. Kalau cara kasar, lagi dia lari. Ada setengah orang macam tu. Tetapi yang jenis yang ketiga, kita kena terang kat dia dengan cara lebih keras dan kasar. Tetapi hikmah. Baik tuan-tuan muslimin dan muslimat. وَمَنْ لَمْ يَنْتَفِعْ بِذَا وَلَا بِذَاكَ فَهُوَ مِنَ الشَّيْطَانِ ataupun فَهُوَ مِنَ الشَّيَاطِينِ. Apa kata pengarang? Kalaulah dengan cara ni pun tak boleh, dengan cara ni pun tak boleh. Maksud dia apa? Dengan cara kita terang kat dia, dengan lembut pun tak beri kesan pun kat dia. Kita terang kat dia dengan cara kasar pun lagi dia tak boleh nak terima. Maksud apa cara kita buat tak boleh terima juga. Ni berlaku mungkin pada anak kita dan sebagainya. Buat cara kasar tak boleh, buat cara lembut pun tak berkesan. Maka kata dia, orang macam ni, jenis yang keempat ni, fahuwa minasyayatin. Dia di antara jenis-jenis syaitan. Kata pengarang, dia di antara syaitan. Syaitan ni apa? Syaitan ni takabur. Takabur, dia tak boleh terima nasihat. Dia tak boleh. Kenapa syaitan? Nanti kita akan syarah kemudian. Saya akan baca terjemahan dulu. Kita akan terjemah, syarah ringkas, kemudian kita akan ulas. Lalu kata pengarang, 4 jenis orang ni, dia kata, walihaula'il arba'ah, bagi 4 jenis manusia ni, amthalun minal bahaim. Ada contoh-contoh perumpamaan, analogi
dalam binatang. Contoh binatang. Bahaim ni binatang. Binatang ataupun haiwan. Baik, kita tengok contoh. Dia kata, famathalul awal. Contoh yang pertama. Contoh yang pertama, contoh apa? Manusia yang jenis apa ni? Jenis yang mana cukup dengan isyarat je. Isyarat, kita tenung dia, kita renung dia, buat muka marah, dia faham dah. Tak payah tegur, tak payah syarah. Selalu yang pakar buat macam ni, mak bapak, ayah je. Ayah memang dia macam tu. Ayah ni dia start balik daripada rumah, daripada kerja, dia berhentikan bunyi motor, bunyi kereta. Anak dalam rumah ni kalau buat hal ke, dia takut dah. Maksudnya ayah ni dia tak banyak cakap, tapi daripada rupa dia tak suka tu, anak dah takut. Yang itu yang selalu pakarnya ayah. Kalau mak ni mungkin yang jenis yang kedua. Baik, dia kata perumpamaan yang pertama iaitu minan nas man yaktafi bil isyarah duna ta'yin, ani ta'yin. Cukup kita bagi isyarat, kita bagi tunjuk dengan cara yang kita tak suka, dia fahamlah. Baik, orang macam ni kata dia mathalud dabatil muzallalah. Dia ni perumpamaan seperti seekor binatang, dabah ataupun unta, binatang ke. Kita ambil unta lah senang. Daripada banyak binatang, dabah ni ma yadubu ala wajhil ard. Apa yang melata di atas muka bumi ni. Kita ambil unta contoh. Dia kata, orang yang macam ni, jenis yang macam ni, dia macam unta yang mana muzallalah. Muzallalah ni apa? Unta yang tunduk patuh. Kita bela seekor unta, unta tu kita naik dia puluhan tahun, maka dia lama kelamaan dia jadi jinak. Bila dia jadi jinak, dabatil muzallalah, binatang yang jinak, bila dia jinak, kata pengarang, tastaghni an tuljimaha atau tadribaha. Cukup kita tak payah ikat dia, kadang-kadang tu tak payah ikat. Kita tak payah ikat dia, kita ambil kita bagi tali dia, kita suruh dia, kita pukul dia ataupun kita sebab dia, tak payah. Dia ni kalau kadang-kadang kita nak dia, kita panggil dia datang. Tu jenis yang macam tu. Kadang bagi isyarat je. Ada kalau tuan-tuan muslim dan muslimat yang dirahmati Allah Taala, ada satu contoh di zaman Nabi SAW. Nabi ni ada seekor unta. Dalam satu kisah riwayat, Nabi ada seekor unta. Unta dia ni dinamakan sebagai Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, dinamakan sebagai apa? Lupa dah balik. Allahumma salli ala Muhammad. Macam mana boleh lupa balik? Astaghfirullahalazim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad. Kalau tuan-tuan dengar ni ada, kalau teringat tulis. Tegak-tegak sikit. Nak bagi ingat, nak ingat balik. Benda tahu tapi lupa. Ya Rabbi. Nama pun boleh lupa. Qaswa. Ya tuan-tuan, Qaswa. Tuan-tuan lambat sangat saya sebut. Qaswa. Ada seekor unta yang Nabi punya. Nabi bela dia, Nabi jaga dia. Nabi pakai unta ni sejak daripada Allahumma salli ala Muhammad, waktu Nabi hijrah daripada Mekah sehingga ke Madinah. Nabi pakai unta namanya Qaswa ni. Yang mana unta ni Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu dia beli untuk tunggangan Nabi SAW. Dalam riwayat sebut bahawa Nabi menggunakan unta ni daripada sejak hijrah tu sampailah Nabi wafat meninggal, sampailah waktu tu adalah kisah-kisah yang agak panjang. Baik tuan-tuan. Qaswa ni tuan-tuan, dia gelar sebagai, kita panggil sebagai Dabah Al-Ma'murah ataupun binatang yang diperintah. Kita sebut tadi lah muzallalah. Ma'murah, muzallalah, dia lah tu. Baik tuan-tuan. Saya bagi contoh ni. Contoh yang jenis yang pertama. Jadi dalam kisahnya, Nabi SAW, pertama sebelum Nabi hijrah, waktu Nabi hijrah daripada Mekah sampai ke Madinah, Nabi naik unta tersebut. Lalu unta ni bawa Nabi SAW. Memang jinak sungguh. Dia taat sungguh dengan Nabi SAW. Taat sungguh dengan Nabi. Lalu dia sampailah Nabi dekat Madinah Al-Munawwarah. Maka Nabi, orang-orang Madinah berebut untuk Nabi tinggal di rumah mereka. Dia nak rebut bahawa Nabi, dia kata tinggallah rumah aku. Nabi nak cari tempat sementara untuk dia tidur, rehat, dia berbaring, kemudian duduklah di Madinah sementara sebelum dapat tapak ataupun rumah yang tetap untuk diri dia dan isteri dia. Jadi sebelum dia duduk, dia ada rumah yang tetap, maka dia
sampai ke Madinah, orang Madinah jemput sebagai tetamu. Jadi ramailah nak jemput Nabi, suruh tinggal, duduk rumah dia tinggal. Maksudnya orang Madinah ni baik. Baik sungguh. Mereka mengalu-alukan kedatangan Nabi SAW. Lalu sampai ke tahap mereka berebut dan pegang tali. Tali kita panggil jerut ni. Tempat orang Tara panggil jerut lah. Saya pun tak tahu jerut ke. Kita panggil apa? Tali pelana dia tu. Pelana tu. Pelana dia belakang tu kan. Tali unta tu sendiri. Dipegang oleh orang Madinah Al-Munawwarah. Pakat pegang, tarik. Dia kata, ya Rasulullah, duduklah rumah aku. Tarik unta tu. Unta tu dia tak mau. Dia tak berhenti. Dia ikut arahan. Arahan dia bukan daripada Nabi. Arahan untuk unta tu daripada Allah. Lalu bila dah serabut sangat, semua orang pakat berebut. Semua pakat nak jemput Nabi datang ke rumah dan tidur di rumah dia menginap. Lalu Nabi SAW, Nabi tegur. Nabi kata apa? Da'ha fa innaha ma'murah. Ini perkataan Nabi SAW. Nabi kata dekat sahabat-sahabat waktu tu, orang Ansar, biarkan dia. Fa innaha ma'murah. Binatang ni, unta yang aku naik ni, ma'murah. Diperintah oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tuan-tuan muslim dan muslimat. Nabi kata macam tu. Lalu unta ni berjalan. Dia tak berhenti. Nabi pun tak pegang dia. Ini contoh yang diberikan oleh pengarang Al-Imam Abdullah Alwi Al-Haddad. Dia nak cerita kat kita. Contoh. Nak bagi dekat faham lah. Iaitu unta Nabi SAW namanya Qaswa. Nabi tak pegang dia. Nabi tak suruh dia buat apa-apa. Nabi ikut suka. Ma'murah. Ma'murah ni apa? Kita boleh terjemah ma'murah mulhamah. Dia mendapat ilham. Maksudnya, perintah untuk dia berhenti di rumah siapa dia nak berhenti, bukan datang daripada Nabi, datang daripada Allah Ta'ala. Allah yang suruh unta Qaswa ni, berjalanlah kamu. Kamu pilih tempat ni. Nabi pun tak tahu, hanya unta tu yang tahu. Nabi serahkan pada unta ni untuk pilih rumah mana yang dia nak singgah. Dia nak berhenti tang mana. Dia kata biarkan, dia tahulah nak berjalan. Dia tahulah nak berhenti kat mana. Kamu jangan sibuk. Bila dia berjalan, sampai tepat-tepat depan di rumah, iaitu Sayyidina Abu Ayyub Al-Ansari radhiyallahu anhu. Rumah Abu Ayyub Al-Ansari ni tuan-tuan, kalau tuan-tuan pergi dekat Madinah Al-Munawwarah, keluar daripada pintu Baqi', pergi ziarah Nabi, makam Rasulullah, masuk pintu Babus Salam. Tuan-tuan masuk, makam Nabi belah kiri tuan-tuan lah. Kemudian tuan-tuan keluar, pintu keluar tu nama pintu Babul Baqi'. Tuan-tuan keluar kat pintu Babul Baqi', di bahagian luar sana, kalau nak sebut exactly-nya, saya kena tunjuk gambar kat tuan-tuan lah. Tapi dia punya anggaran dia dalam kawasan dataran tu tidak jauh, sekitar dalam 10 ataupun 20 meter sahaja daripada penjuru masjid. Dan keluar, situlah rumah Sayyidina Abu Ayyub Al-Ansari. Luar tu saja. Sekarang ni jadi dataran Masjid Nabawi. Sebab dahulu di keliling tu dikekalkan perumahan, rumah-rumah penempatan. Tapi hari ni jadi dataran lah. Tak tinggal kesan apa pun. Melainkan tuan-tuan kena tahulah kat mana rumah Abu Ayyub Al-Ansari. Situlah rumahnya. Rasulullah sampai di situ, unta Qaswa ni terus duduk, landing. Lalu Rasulullah kata apa? Hahuna, inilah rumahnya. Inilah tempatnya yang aku akan singgah. Iaitu rumah Abu Ayyub Al-Ansari radhiyallahu anhu. Salah seorang sahabat Nabi yang mana ditumpangkan rumah Nabi. Rumah dia 2 tingkat, tuan-tuan. Dan riwayat sebut rumah dia 2 tingkat. Pada permulaan Nabi nak duduk di bawah. Kemudian Abu Ayyub kata, kami tak boleh duduk di atas, kamu di bawah. Tak ada adab, tak ada akhlak. Jadi kamu tetamu, kamu naik ke atas, kami tidur kat bawah. Rasulullah tak mau. Dia kata, lebih baik aku duduk di bawah. Naik atas ni, naik tangga tinggi sangat. Tuan-tuan, jadi letih Nabi SAW waktu tu, penat, letih. Nabi tak mau duduk di bawah. Nabi suruh keluarga dia naik ke atas. Tak apalah tuan-tuan, tu kisah yang panjang. Baik. Contoh yang kedua, kita masuk balik pada matan ni. Dia kata, tak mau syarah pun syarah juga, tapi nak buat macam mana kan, nak bagi senang faham. Contoh yang kedua, wa mathalu tsani, perumpamaan yang jenis manusia yang kedua. Yang ni dia tak boleh guna isyarat. Yang ni dia kena tasrih, dia kena terangkan, kena jelas, kena cakap terus terang kat dia, baru dia faham. Kalau tidak, dia tak faham. Dia kata perumpamaan orang yang kedua, tapi orang macam ni diperlu dengan cara lembut. Dia kata, iaitu ad-dabbah, iaitu seekor binatang, unta, misal contoh yang saya bagikan tadi, allati taktafi bil khitam,
Iaitu cukup dengan cara kita tarik dia punya tali dia tengkuk dia. Tarik dengan pelan, masuk ke kiri. Tarik dengan pelan, masuk kanan. Dia tahu, dia faham. Kalau kita tarik mengejut, dia berhenti. Kita tarik dia lagi, dia bergerak jalan. Dia faham dah. Dengan cara tu, okey, faham dah. Baik, duna darbi, tapi dia ni tak payah pukul. Sebab apa? Dia tarik cukup. Tepuk cukup. Dia terus berjalan, dia bergerak terus ke depan. Dia tak payah kita pukul dia, kita sebat dia sampai dia faham. Dia tak perlu dengan cara tersebut. Tak payah guna pukul. Maksudnya, orang jenis yang kedua ni, dia macam binatang unta yang kita perlu syarah dia, terang kat pada dia dengan lembut. Dia akan faham dan dia akan terima. Wa mathalu thalis, perumpamaan yang ketiga, kata Imam Abdullah Alwi Al-Haddad, mathalu dabbah, perumpamaan seekor unta dabbah, allati la tastaqimu illa bid-darbi waz-zajri. Yang mana perumpamaan yang ketiga, yang tiga ni tak boleh. Dia tak cukup dengan cara, melainkan dengan cara ad-darbi waz-zajr. Kita kena pukul dia, kena sebat dia, kena buat cara kasar kat dia, kena hukum dia, kena seksa tidaklah. Nak sebut perkataan seksa tu zalim. Maksudnya guna cara kekerasan sikit. Tegas. Nak kata keras ni tak semesti pukul. Kalau tuan-tuan keras kat anak, adakah maksud tuan-tuan pukul hari-hari? Yang tu bukan keras. Yang tu bukan tegas. Yang tu adalah seksa. Yang tu penderaan. Kena faham itu maksud dia. Baik. Lalu yang seterusnya, yang terakhir, wa mathalur rabi', perumpamaan yang ketiga, iaitu kata pengarang, mathalud dabati allati in khatamtaha aw darabtaha izdadat nufura. Ada yang jenis yang keempat, yang tadi ketiga kena guna cara kasar, tasrih dengan cara kasar. Lalu yang keempat, orang macam ni, dia cara lembut pun tak boleh, cara keras pun tak boleh. Macam binatang yang jenis mengamuk. Orang kata unta gila, anjing gila. Dia dah sampai gila dah ni, tuan-tuan. In khatamtaha, kalau tuan-tuan buat cara lembut pun, cara lembut dia pujuk belai dia, digigit tuan-tuan. Dia terajang. Nampak? Dia kejar tuan-tuan. Yang tu, tak kira lah binatang apa pun. Au darabtaha, tuan-tuan pukul dia, lagi dia kejar tuan-tuan. Ni jenis macam ni, binatang ni. Dia lagi telan kita, lagi nak makan kita. Izdadat nufurah. Kalau kita pukul dia, lagi dia ingkar, lagi dia buas, lagi dia ingkar. Yang ni. Yang ni yang keempat ni seperti apa? Kata pengarang, seperti syaitan. Tuan-tuan, kita ambil yang jenis pertama. Saya nak bagi kat tuan-tuan ni, ringkas daripada kata hikmah ni, kita nak sebut apa? Dalam kehidupan, dalam pengajaran mendidik manusia ni, kita kena faham, tidak semua keadaan dan tak semua orang kita menggunakan uslub yang sama. Tak semua orang kita guna uslub yang sama. Bahkan uslub kita kena berbeza bila kita melihat kepada sikap orang tu. Kita tengok perangai dia, kita tengok sikap dia. Dia ni jenis yang macam mana? Ada orang yang jenis yang mana kalau kita tegur dia terang-terang, dia terasa. Tapi kalau kita tegur dia dengan cara kita sebut sebagai berlapik. Kalau dalam bahasa, kalau mengaji dalam ilmu balaghah, dia panggil tauriyah. Kita berlapik. Kita buat ayat lapik-lapik, dia boleh terima lah. Ada orang, dia kata, terang-terang je lah, aku boleh terima. Ada orang jenis boleh terang-terang. Manusia ni berbeza-beza tahap dia. Tahap penerimaan sesuatu benda berbeza. Ada boleh cara lembut, ada tak boleh cara lembut. Kena juga guna cara kasar. Kehidupan macam tu. Tetapi, kata pengarang, kata syarah. Saya ambil syarah sikit, dia kata. Manusia ni mukhtalifun fil fahmi, berbeza pada sudut kefahaman. Beza faham. Ada orang ni lain, peringkat ni lain, peringkat ni lain. Tuan-tuan tak boleh syarah kepada budak-budak tingkatan 1 dengan syarahan seperti budak-budak di tahun 1 kuliah universiti. Tak sama. Tingkatan 1 dengan tahun 1 di universiti lain dia punya tahap level pemikiran dia. Budak tingkatan 1 kita syarah seperti mana kita syarah budak darjah 1. Tak jadi juga. Budak darjah 6 kita syarah kepada budak darjah 6 macam kita syarah kat budak tadika, macam kita syarah kat budak darjah 6. Pun tak kena juga. Kalau tuan-tuan syarah yang tinggi-tinggi, dia tak menarik. Itu sebab dalam perbezaan faham tu lain-lain. Lalu kata dia, ada orang yang faham daripada isyarat. Saya bagi contoh kepada tuan-tuan. Orang faham daripada isyarat.
anak murid yang faham daripada isyarat tok guru. Kadang-kadang kita lebih memahami isyarat daripada penjelasan tok guru. Bila nampak isyarat tok guru tu boleh faham dah. Saya teringat ada satu kisah yang diceritakan oleh guru saya. Yang Masya Allah, kalau ikutnya tuan-tuan, bulan 8 ni kita akan bawa dia ke Malaysia, iaitu Syekh Ahmad bin Salahuddin Al-Hajin, hafizahullah ta'ala wa ra'ah. Syekh Ahmad Salahuddin Al-Hajin, guru kami, kalau ikut bulan 8 lah, sebab dia datang ni tahun 2018 kot, 2018 yang lepas. Ceritanya 2018 yang lepas, semasa di Malaysia, saya tak ingat di mana kuliah dan ceramah tersebut, tapi dia ada sentuh, tak silap saya, di kuis Bukit Mahkota Bangi. Dalam kuliah dia ada cerita satu kisah. Dia ni seorang anak murid kepada ulama besar yang terkenal, iaitu Syekh Najib Al-Muti'i rahimahullahu ta'ala. Syekh Najib Al-Muti'i ni tuan-tuan, dia ni adalah orang yang mentakmilah, menyempurnakan syarahan terhadap Majmu' Al-Imam An-Nawawi rahimahullah. Imam Nawawi, dia ada karang sebuah kitab namanya Al-Majmu' Syarah Al-Muhadzab. Matan Muhadzab, matan fiqah Muhadzab itu adalah daripada karangan Al-Imam Abu Ishaq Ash-Shirazi rahimahullah. Lalu Imam Nawawi syarah matan Al-Muhadzab ini, dinamakan kitab dia Al-Majmu'. Tak silap saya, syarahan Imam Nawawi itu sampai kepada bab Ar-Riba, bab muamalat riba. Yang tu je, takat tu je, takat riba. Dia kepada 4 rubuk. Kitab tu ada 4 bahagian. Ibadat, muamalat, munakahat, jinayat. Tapi Imam Nawawi hanya sempat syarah sampai kepada bab Ar-Riba, muamalat bahagian riba tu saja, setengah saja, separuh suku, tak sampai daripada bab riba. Ibadat habis. Lepas daripada tu, dia pun meninggal dunia, umur dia 45 tahun. 631 Hijrah, Imam Nawawi lahir. 676 Hijrah, Imam Nawawi meninggal dunia. Jadi Imam Nawawi meninggal sekitar umur 45 tahun ikut tahun Hijrah. Jadi disambung pula syarahan terhadap Majmu' terhadap Muhadzab tadi. Syarahan Majmu' tadi disambung pula oleh Al-Imam Taqiyuddin As-Subki rahimahullah. Imam Taqiyuddin As-Subki, dia syarah pula, tak silap saya sempat 2 jilid kot. Tak banyak, sikit je, tak habis juga. Mungkin habis dalam bab muamalat. Lalu ada lagi baki bahagian yang belum disyarah, bahagian munakahat, bahagian jinayat. Di ujung-ujung tu disambung oleh seorang syekh yang saya sebutkan tadi, iaitu Syekh Najib Al-Muti'i rahimahullah. Najib Al-Muti'i rahimahullah. Najib Al-Muti'i, dia ni ulama besar, dia dah kemudian sikit. Kata guru saya Syekh Syed Syartud, syarah Imam Nawawi memang terbaik. Tapi bila disyarah oleh Imam Taqiyuddin As-Subki, Syekh Najib Al-Muti'i, syarahan dia tak samalah dengan Imam Nawawi, tak sama. Dia punya bentuk syarahan tu dia tak ada lah, tak ada. Kalau kita ni, kalau kita pergi kedai, kalau tukang masak dah tak ada, tukar masak lain, bila dia masak tukar masak lain, rasa air tangan tu berbeza, tak ada lah. Kan? Baik. Jadinya Syekh Najib Al-Muti'i ni ulama besar, tuan-tuan. Ramai para guru kita yang pada waktu zaman yang awal dahulu di Mesir, yang belajar di Mesir, mengaji dengan Syekh Najib Al-Muti'i ni. Dia mengajar di rumah, di Arma, asrama Melayu di Abbasiyah. Ceritanya, tuan-tuan, ni berlaku di asrama Melayu Arma. Ini cerita macam isyarat. Contoh yang pertama, ada orang jenis guna cara isyarat, baru dia faham. Kan? Kadang-kadang Tok Guru guna cara tu, dia tak cakap terang-terang, dia guna cara isyarat saja. Kata Syekh Ahmad Salahuddin Al-Hajin, waktu tu kuliah di Arma, di bahagian surau bawah ke di atas ke saya tak ingat. Waktu tu ada salah seorang anak murid dia, ringkas dia cerita ni, anak murid Syekh Najib Al-Muti'i, salah seorangnya ambil satu Quran, ambil Quran ni lah, contoh Quran ni, dia pun nak pergi letak Quran ni di rak. Jadi adabnya, bila kita ambil Quran ni, nak letak di rak, kita kena letak di atas. Ini adabnya. Quran kot mana pun dia paling atas sekali. Tuan-tuan tak boleh tindih atas Quran, walaupun kitab lain, kitab agama. Tak boleh, tak ada adab. Ini adab dengan Quran, tuan-tuan kena jaga sungguh-sungguh. Walaupun kitab agama, tuan-tuan tak boleh letak atas Quran. Tak boleh. Kok mana pun tuan-tuan kena letak Quran di atas sekali. Selagi mana boleh atas, lagi atas.
Kitab-kitab lain, buku-buku lain semua kat bawah. Jadi anak murid dia ni, salah seorangnya, dia dah ajak, mungkin Syekh Najib Al-Mut'i ajar adab dengan anak murid dia, dah sebut dalam kuliah, dalam ceramah dan sebagainya. Ataupun mungkin tak sebut. Jadi anak murid dia ni nak letak Quran ni di bawah daripada kitab. Bila letak kat bawah, tiba-tiba dia toleh ke tepi, dia tengok Syekh Najib Al-Mut'i, tengok dia letak Quran tu. Syekh Najib ni tengok letak Quran tu. Bila letak kat bawah, Syekh Najib tengok, dia pun terkejut. Dia macam gugup dan takut. Dia rasa macam bersalah. Perbuatan itu, dia automatik. Dia rasa, aku tak kena ni letak Quran bawah ni. Aku mesti letak Quran kat atas. Dia pun ambil Quran ni, letak balik kat atas sekali. Bawahnya kitab-kitab, Quran ni kat atas sekali. Letak kat atas. Barulah Syekh Najib Mut'i pusing, toleh muka dia, keluar. Maksudnya Syekh Najib Al-Mut'i, Masya Allah, seorang guru ulama, bila sekali nazratan wahidah, hanya dengan sekali pandangan, sekali tengok je, nazratan wahidah, letak tu, anak murid nak letak atas kitab, nak letak bawah kitab, tiba-tiba nampak tok guru ni tengok dengan nazrah dia, maka automatik rasa gerung dan takut, rasa bersalah anak murid ni, dia letak balik di atas kitab. Ini adabnya. Tuan-tuan, yang ni lah yang mana ada setengah orang guna cara tu je. Jeling, tengok, dah faham dah. Hatta Nabi SAW pun yang disebut sebagai muallimil ummah, iaitu muallim yang terbaik, Al-Imam Nabi SAW sendiri. Bila dia mengajar orang pun kadang-kadang sahabat Nabi faham daripada riak muka Nabi. Isyarat muka Nabi tu sahabat faham dah. Contoh Nabi SAW, Allahumma salli ala Muhammad, dia tak suka satu benda. Bila tak suka satu benda, dia benci, dia marah. Dalam riwayat sebut, akan nampak merah di wajah muka dia. Tandanya apa? Iaitu, zaharat min wajihi atharul ghadab. Nampak wajah dia tu kesan ataupun tanda-tanda dia tak suka. Dia benci, dia tak mau. Tuan-tuan muslimin dan muslimat. Yang ni yang saya nak sebutkan tuan-tuan, contoh. Baik. Kemudian yang kedua, ada orang yang kita tak boleh dengan isyarat. Dia tak faham. Kita tengok dia, kita jeling dia, kita buat muka marah kat dia. Tak faham lagi. Kadang-kadang kita kena marah ataupun kita kena tegur dengan lembut. Orang ni kena tegur dengan lembut. Kalau tegur dengan kasar, dia takkan boleh. Tak boleh tegur dengan kasar. Itu sebab tuan-tuan ada satu Nabi SAW dalam hidup dia. Ni saya ambil contoh Nabi lah senang. Sebab kita baca kitab ni, kita ambil contoh Nabi. Itu yang terbaik. Nabi SAW dalam kehidupan dia, dia sentiasa bercakap lembut ke ataupun ada kadang-kadang cakap kasar? Pada pandangan tuan-tuan lah. Dia sentiasa cakap lembut ke? Lembut je hari-hari. Cakap dengan siapa pun lembut. Macam tu. Kadang-kadang tu, tegur orang pun lembut je 24 jam. Nabi macam tu ke? Ataupun dia cakap kasar je? Tak. Nabi SAW, dia cakap lembut pada keadaannya, dan bercakap kasar sedikit pada keadaan yang lain. Maksudnya, ada situasi yang Nabi guna cara kasar sikit. Ada situasi Nabi guna cara lembut. Tetapi, ghalibnya, anda tuan-tuan kena faham dulu, ghalibnya, kebiasaannya, Nabi biasanya akan bercakap dengan penuh hormat, beradab, berakhlak dan penuh lemah lembut. Nabi takkan balas. Khususnya dalam kita bercakap dengan orang yang memang tak suka kat kita, benci kat kita. Contoh, ada satu hari, Allahumma salli ala Muhammad, ada seorang Yahudi ataupun seorang yang benci pada Nabi SAW. Yahudi ke munafik ke, wallahu alam. Dia datang kepada Nabi, lalu dia bagi salam. Cara dia bagi salam kat Nabi, Assalamualaikum. Assalamualaikum. Assam maksudnya apa? Celaka kat atas kamu. Lalu Sayyidina Aisyah radhiyallahu anha duduk sebelah Nabi. Waktu tu Nabi ada. Nabi SAW wujud pada waktu tu, Nabi ada, Nabi dengar. Lalu kata Allahumma salli ala sayyidina, kata Aisyah marah, geram. Sebab dia kata kepada Nabi dengan ucapan Assalamualaikum. Dengan niat untuk mencela Nabi. Lalu dia balas. Dia kata apa? Wa'alaikumussalam. Kepada kamulah kecelakaan.
Maksud dia balas balik. Sayyidatina Aisyah balas balik kat laki tadi, waalaikumsalam. Hang pun celaka. Macam kita lah orang maki kita. Celaka hang celaka. Itu kan. Tak nak sebutlah perkataan lain. Wa'iyadzubillah. Mulut kita tak elok nak sebut. Walaupun contoh jangan kita jadikan kebiasaan sebut perkataan tak elok. Perkataan lucah, perkataan yang menghina. Jangan perkataan tu. Kadang-kadang yang guna cakap kasar ni tak guna juga. Cakap kasar satu, kasar dengan tegas lain. Kasar dengan orang kata dengan bercakap dengan kasar dan berserta dengan mencelakakan orang dengan perkataan yang buruk, dengan busuk, yang ni bukan perangai Rasulullah. Rasulullah tak pernah kata macam tu. Nanti saya akan sebut pada tuan-tuan tentang contoh. Kadang-kadang Rasulullah guna cara kasar. Ni nombor 3. Saya nak cerita nombor 2 dulu dengan cara lembut. Lalu Nabi kata dekat Aisyah. Nabi kata Aisyah, ya Aisyah, jangan la taqul dhalik. La taquli dhalik. Jangan cakap macam tu kat dia. Nabi tak bagi balas balik apa yang kamu tu jawab. Rasulullah kata cukup bila kamu jawab wa'alaika kepada kamu. Kepada kamu. Cukuplah kepada kamu. Orang balas kat kita, celaka kamu. Kepada kamu juga. Tapi jangan sebut perkataan. Kepada kamu juga. Hang tak celaka. Tak boleh. Balas. Dia cakap macam tu, kita cakap macam tu. Sama lah. Maksudnya, apa yang datang daripada mulut kita adalah berpunca datang daripada hati kita yang buruk. Nampak tak? Siapa yang busuk mulutnya menandakan hati ni juga busuk. Sebab apa? Orang yang sebut benda yang tak elok menandakan bahawa dia biasa sebut benda tak elok tu dalam hidup dia. Itu tak elok. Hatta orang cakap apa pun kat kita, jangan kita gunakan perkataan dia, ayat dia yang dicakap kat kita, kita palingkan pada dia. Kita patahkan balik perkataan pada dia. Yang ni tak boleh. Jangan buat macam tu. Tuan-tuan, kalau kita buat macam tu, tak selesai. Tak selesai. Macam kita macam budak-budak sekolah, budak-budak lah. Kan? Bila sekarang ni pun budak perangai budak, sampai ketua. Sampai dalam parlimen, sampai dalam DUN. Orang tu cakap babi, orang ni jawab babi. Tuan-tuan, ni contoh tuan-tuan. Macam mana adab, akhlak, mulut, akhlak kita? Depan orang duk rakam akhlak sikap kita. Babi, la haula la quwwata illa billah. Babi tu memanglah binatang. Tetapi kadang-kadang dah jadi macam satu umpatan di mulut. Satu celaan pada orang lain. Tuan-tuan, wa'iyadzubillah. Yang ni mulut ni, kita kena jaga sungguh-sungguh. Nabi marah, Nabi kata apa kepada Aisyah? Ya Aisyah, inna rifqa la yakunu fi syai'in illa dhana. Wa ma nuzi'a min syai'in illa syana. Apa kata Nabi SAW? Inna rifqa, sesungguhnya kelembutan, akhlak yang baik, akhlak yang lembut, la yakunu fi syai'in, dia takkan ada dalam sikap, akhlak, dalam hati seseorang, illa zanah, melainkan akhlak rifqu tadi, kelembutan, penghormatan, akhlak yang baik, cakap yang elok tadi, dia akan menghiaskan jiwa hati kita. Kita tengok orang yang cakap baik. Kalau tuan-tuan ambil contoh seorang ulama, guru kita, Al-Habib Ali Zainal Abidin Al-Hamid. Kita ambil contoh di Malaysia lah. Ambil contoh luar ni, mungkin setengah yang kenal, setengah tak kenal. Kita ambil contoh yang dalam Malaysia. Al-Habib Ali Zainal Abidin Al-Hamid. Seorang ulama, guru kita yang terkenal. Tengok akhlak dia. Bagaimana dia bercakap dengan sopan, dengan lembut, satu persatu. Dengan nada yang tidak menjerit-jerit, tak marah-marah, tak bentak-bentak. Tidak kasar, tidak mencerca orang, tak sebut nama, ta'yin nama orang-orang ni. Maksud dia tak perlu pun. Tengok tuan-tuan bagaimana anak murid dia, orang yang datang kuliah dia, cukup ramai. Maksudnya ramai di kalangan orang Malaysia ni, hati jiwa dia lebih suka, lebih menerima benda yang datang daripada orang yang berakhlak. Tengok akhlak dia, lembut, cantik, sedap mata memandang, seronok kita dengar pun rasa sejuk hati. Betul tak? Cuba kalau tuan-tuan, kalau dengar ceramah orang yang maki haram jadah, wa'iyadzubillah, sebut perkataan tu. Sebut perkataan yang tak elok dalam ceramah, dalam kuliah, hang bodoh, hang bangah, hang bengap. La haula wala billah. Agak-agak tuan-tuan duduk dalam kuliah tu, rasa tenang ke rasa serabut? Kalau saya sendiri, rasa serabut. Dengar kat telinga pun rasa tak sedap dah. Sebab semua orang dia tala, semua orang dihentam dengan mulut dia. Oleh sebab itu, mulut ni kita kena jaga sungguh-sungguh. Jangan semudah-mudah itu kita keluarkan.
Ustaz Ebit Liu. Tuan-tuan pun kenal semua. Bagaimana akhlak dia. Jumpa, tawaduk, lemah lembut. Zanah. Zanah ni apa Nabi kata apa? Bila ada akhlak, ar-rifqu. Inilah ar-rifqu. Ar-rifqu ni, alif, lam, ra, fa, qaf. Dalam kitab matan kita apa dia sebut? Dia dah sebut ni. Dalam contoh yang kedua. Iaitu, wa minhum man yahtaju ila tasrihi ma'ar rifqi wal lin. Lembut, berakhlak, berhormat. Tak boleh kita hentam gitu saja. Lalu Nabi sambung lagi, Nabi kata apa? Wa ma nuzi'a min syai'in illa syana. Nabi kata ke Aisyah, kalaulah dia cabut akhlak, sikap rifqu tadi daripada hati dan jiwa seseorang, dia akan membuatkan jiwa orang tu, hati orang tu jadi buruk, jadi tercela, jadi jahat dan sebagainya, tuan-tuan. Syanah daripada perkataan syain, syana yashinu. Syain tu apa? Buruk, busuk, tak elok. Tuan-tuan muslim dan muslimat, hatta pada satu hari Aisyah, bukan nak cerita Aisyah ni macam kita juga manusia kan, kadang-kadang ada tersasul, ada terlepas cakap dan yang tak elok. Kita istighfar pada Allah Ta'ala. Kita di Facebook kadang-kadang netizen ni kadang cepat sangat maki orang tu, kutuk orang ni, hina orang ni. Walaupun berlainan politik, tapi tidak menghalalkan kita menghina orang. Aisyah radhiyallahu anha satu hari dia sebut tentang Safiyah, isteri Rasulullah depan Nabi. Dia sebutlah Safiyah kaza wa kaza. Safiyah ni orangnya pendek, orangnya kemetot macam itulah. Safiyah ni orang yang kecil. Lalu Rasulullah SAW kata dekat Aisyah, perkataan kamu tu, kalimah yang kamu sebut ni tadi, kalau dah dicampak ke laut, la taghayyarat, dia akan ubah bau laut dia jadi busuk. Perkataan kamu tu kepada Safiyah, kalau dicampak dalam laut jadi busuk, jadi hancing, jadi tak elok, jadi gelap gelita. Tuan-tuan, wa'iyadzubillah. Mulut kita yang kita cakap ni rupanya busuk. Kita tak nampak, kita tak bau. Tetapi benda ni kalau Allah zahirkan, kita akan nampak dan kita akan bau. Betapa busuknya mulut kita yang kita cakap pada orang lain. Ar-rifqu. Dalam Quran sendiri Allah sebut, Allah Ta'ala kata apa? Allah utus Nabi Muhammad SAW datang dakwah pada kita. Sebab apa Allah pilih Nabi? Kenapa tak pilih orang lain? Bangsa Arab ni bangsa yang keras. Bangsa yang agak, tuan-tuan, bahasa orang Arab panggil pongoy. Kalau kita panggil apa? Keras, tak boleh terima, sikap dia degil. Lalu Allah hantar Nabi SAW. Allah Ta'ala kata apa kat Nabi? Walau kunta faddan ghalidhan. Allah Ta'ala kata dalam awal ayat tu, fabima rahmatin minallahi linta lahum. Maka dengan rahman Allah Ta'ala, dengan rahmat yang Allah Ta'ala bagi, linta lahum, dengan rahman Allah, kamu ni bersifat lembut. Linta dari perkataan layyin ataupun lin, iaitu perkataan lembut. Kalau kita mengaji tajwid ada mat lin, mat yang lembut. Kita baca dengan lembut, lin. Baik, Allah Ta'ala kata, dengan rahman Allah, kamu bersikap lembut dengan mereka. Linta lahum. Walau kunta faddan. Wahai Muhammad, kalau sekiranya kamu ni faddan. Faddan ni apa? Keras. Ghalidhal qalbi. Hati kamu ni keras juga. Sikap kamu keras, perbuatan kamu keras, hati kamu pun keras. Orang tengok, kerasnya, kasarnya ustaz ni, dia kata. Allah Ta'ala kata, kalau kamu ni faddan, ghalidhan, kamu kasar, kamu keras, lan faddu min hawlik. Nescaya orang lain akan lari daripada kamu. Betul? Hari ni realiti. Kalau tuan-tuan bersikap keras dan kasar, orang akan lari daripada kita. Tak percaya, tuan-tuan try lah buat. Ustaz-ustaz, kalau keras sangat, orang akan lari. Keras ni kadang-kadang tu keras dalam bab apa jua segi. Dalam bab fiqah, dia keras pada orang lain. Orang tu tak ada ruang langsung, tak boleh nak menapas langsung. Kadang-kadang kita, seorang ulama, dia kena nampak. Bila seorang tu nampak sempit, kita longgarkan. Kalau orang tu longgar, kita keraskan, kita sempitkan. Yang ni kaedah dalam fatwa. Yang tu dah mungkin dah keluar daripada tajuk. Nak sebut pada tuan-tuan, kita kena faham. Macam Allah Ta'ala sebut kat Nabi Musa. Contoh yang seterusnya, Nabi Musa. Nabi Musa AS, Allah Ta'ala ajar, Allah Ta'ala arahkan dia pergi jumpa Fir'aun. Dalam Quran Allah Ta'ala sebut, وَقُولَ اِذْهَبَ إِلَى فِرْعَوْنَ إِنَّهُ طَغَى فَقُولَ لَهُ قَوْلًا لَيِّنًا. Kata Allah, wahai Musa, wahai Harun, pergilah kamu kepada Fir'aun.
Fadhhaba ila Fir'aun, idhhaba ila Fir'aun innahu tagha, kerana dia telah melampau. Faqula lahu, dalam keadaan Fir'aun melampau, mungkin tak ada guna dah. Fir'aun ni mungkin kalau tuan-tuan tengok dalam matan kita ni, dia jenis yang nombor 4. Jenis nombor 4 ni apa? Jenis cara kasar pun tak boleh, cara lembut pun tak boleh. Maksudnya buat kasar dengan dia pun lagi dia lawan kita, buat cara lembut dengan kita, dengan dia pun lagi dia lawan. Maksud orang macam ni, kata pengarang, fahuwa minasyayatin, dia daripada syaitan. Maksudnya daripada syaitan, maksudnya apa? Jiwa dia tak boleh terima dah. Ajar macam mana pun tak boleh terima dah. Yang ni lagi bahaya lah. Jangan jadi macam ni lah. Kasar pun tak boleh, lembut pun tak boleh. Tapi dalam keadaan macam tu, Allah Ta'ala suruh juga. Faqula lahu, kamu sebutlah dekat Fir'aun, qawlan layyinan, perkataan yang baik. Ada seorang khalifah zaman dulu, saya tak ingat, Khalifah Abdul Malik ke Malik bin Marwan ke khalifah yang lain. Khalifah Harun al-Rashid, saya tak ingat. Mungkin Harun al-Rashid kot, tak silap saya. Ada salah seorang daripada ulama di zaman tersebut jumpa khalifah ni, lalu dia ni agak kasar sikit. Bila bercakap dengan khalifah ni kasar, dia marah khalifah tu, dia cakap tak elok kat khalifah tu, dia hina khalifah tu, dia herdik khalifah tu, dia cakap bukan main, laser sungguh mulut syekh ni. Tu imam ni, syekh ni. Bila dikasak, dia dundam, dia hentam khalifah ni. Lalu khalifah ni kata, habis dah. Habis dah, dia kata. Dia dah syarah panjang berjela, dia syarah merepek macam-macam kat Harun al-Rashid ni tadi. Lalu Harun al-Rashid kata kat dia, dia kata, aku nak tanya pada kamu, kamu kasar-kasar cakap dengan aku ni, kenapa? Bukan aku tak dengar, bukan aku tak faham, bukan aku tak boleh ikut cakap kamu. Kamu cakap lembut pun aku faham, kamu cakap kasar pun aku faham. Buat apa kamu cakap kasar-kasar, suara kamu kuat, kamu menjerit-jerit depan aku, kamu melaung-laung depan aku. Aku faham cakap kamu, tak payah menjerit-jerit. Kamu cakap elok-elok, tenang-tenang, cukup lah. Kemudian Harun al-Rashid ni tadi, nak kata tersedar ataupun rasa insaf dalam hati ulama ni tadi, dia kata apa? Adakah kamu, ni ayat yang orang kata memang orang kata masuk ke tulang putih tu. Kalau kita ni zup masuk dalam hati. Kalau tak terasa, tak tahulah. Kan? Imam Syekh ni tadi kalau tak terasa, tak tahu. Dia kata, kalau kamu cakap dengan aku macam tu, adakah kamu lebih baik daripada Musa? Dan aku lebih jahat daripada Fir'aun. Kamu nak cakap dengan aku dengan cara yang kasar. Adakah kamu lebih baik daripada Musa? Dan aku lebih jahat daripada Fir'aun. Kamu lebih baik daripada Musa ke? Dah, Nabi Musa tu Nabi. Kamu tu ulama' aja. Buatlah ibadat, mengajilah macam mana pun, kamu takkan sampai ke tahap para anbiya. Martabat para anbiya tinggi pada kamu lagi. Yang kamu nak cakap dengan kasar dengan aku. Sampai Allah Ta'ala kata kepada Musa, kepada Harun, faqula lahu qawlan layyinan. Cakaplah dia dengan cakap yang elok, dengan lembut, dengan hormat. Tuan-tuan muslim dan muslimat. Dan aku ni lebih jahat daripada Fir'aun ke? Kata Harun al-Rashid ni tadi, aku lebih jahat daripada Fir'aun ke? Aku ni tak pernah sekali pun mengaku Tuhan, mengaku Nabi pun tak pernah, apatah lagi mengaku Tuhan. Fir'aun yang mengaku diri dia Tuhan. Ana rabbukumul a'la. Aku Tuhan kamu yang paling besar, yang paling tinggi. Itu pun Allah Ta'ala suruh Nabi Musa bercakap dengan Fir'aun. Faqula lahu. Syarah pada dia. Kamu tegur dia. Faqula lahu qawlan layyinan. Contoh cuba bayangkan. Iaitu nak kata kita kena sikap. Begitulah. Kebanyakan kita kena ubah sikit sikap kita. Kata pengarang lagi, wa minhum, di antara mereka, yang nombor 3 juga, yang ni tuan-tuan, jenis yang mana, bukan tak boleh cara kasar. Nabi pun pernah guna cara yang kasar, berbanding cara lembut tadi. Tadi cara lembut, ni tuan-tuan tukar cara kasar. Tapi cara kasar, tengok pada orang tu. Kalau cara lembut tak berguna, cuba try cara kasar. Ataupun cara yang lebih tegas, lebih terang, lebih menakutkan dia. Nampak tak tuan-tuan? Sebagai contoh, yang ni contoh yang ketiga lah. Contoh Nabi SAW. Saya sebut di awal tadi, Nabi SAW tidak sentiasa dan selalunya Nabi cakap lembut. Kadang-kadang Nabi cakap kasar. Nabi cakap agak kasar sikit. Saya ambil contoh. Contoh. Pada satu hari, ini tuan-tuan muslim dan muslimat Allah Ta'ala. Ini contoh saya ambil daripada kitab
mukhtasar, ringkasan ataupun tahzib Al-Khasaisul Kubra Al-Imam As-Sayuti rahimahullah. Dalam ringkasan ini ada satu hadis yang mana hadis ni riwayatkan oleh Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, riwayat daripada Imam Ahmad, dengan sanad yang sahih. Baik tuan-tuan. Dalam hadis ni riwayat Imam Ahmad ni ada satu cerita bagaimana Nabi ni kadang-kadang cakap benda yang Nabi bukan cakap benda yang tak elok. Nabi cakap agak kasar dan juga agak keras sikit. Tapi tuan-tuan kena faham, kerasnya Nabi ni dia ada makna dia. Dia tak semestinya macam kita lah keras Nabi ni. Kita tengok dulu. Satu hari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kata dia daripada Anas bin Malik, Rasulullah satu hari daf'a ila Hafsata rajulan. Nabi satu hari balik ke rumah bawa seorang rajulan, lelaki, budak. Ada seorang lelaki tu Nabi bawa, rajulan. Nabi serah dekat Hafsah. Hafsah ni isteri Nabi lah. Hafsah binti Sayyidina Umar, anak kepada Sayyidina Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu. Dia bagi dekat Hafsah, dia kata ke Hafsah, wahtafadhi bihi. Dia kata, wahai Hafsah, kamu simpan dia. Dia kata ke Hafsah, kamu simpan dia, jaga dia, tengok dia, perhati kat dia. Perhati dia ya. Maka faghafalat Hafsatu wa madar rajulu fadakhala Rasulullah SAW. Jadi Rasulullah keluar daripada rumah, Rasulullah simpan, Rasulullah kata, hang cuba tengok-tengokkan budak ni. Jangan bagi dia lari, jangan bagi dia pergi mana-mana. Aku amanahkan pada kamu, jaga dia, tengok-tengokkan dia. Aku nak keluar kejap, nanti aku patah balik. Yang ni Rasulullah kata ke Hafsah. Bila Rasulullah keluar, tiba-tiba Hafsah ni jadi macam ralik sikit. Orang Utara panggil ralik lah. Ralik, leka. Macam leka tak lama, laki tadi dah lari dah. Dah pergi mana-mana hala dah. Laki famadar rajul. Laki tadi pergi, keluar dan hilang. Maka Rasulullah pun datanglah balik. Datang balik, Rasulullah tengok laki itu dah tak ada. Laki yang Rasulullah amanahkan kepada Hafsah, tengok-tengokkan tadi dah tak ada. Maka Rasulullah kata kepada Hafsah, ya Hafsah, ma fa'ala ar-rajul? Wahai Hafsah, laki yang tadi aku bagi kat kamu tu, dia buat apa? Dia pergi mana? Dia pergi mana? Laki tadi. Maka Rasulullah kata Hafsah, qalat ghafaltu anhu ya Rasulullah fa kharaj. Ya Rasulullah, aku ni tadilah aku tengok-tengokkan dia, aku tengok. Cuma aku jadi macam leka sikit. Aku leka sikit, maka dia pun keluar dan berjalan balik gitu je. Minta maaf lah ya Rasulullah. Minta maaf banyak lah. Aku jadi macam makngeh lah. Orang Utara panggil makngeh. Banyak perkataan istilah orang Utara ni tentang makngeh. Macam-macam lah kan. Jadi makngeh sikit, cuai. Cuai, dia pun keluar. Waqala Rasulullah SAW. Tiba-tiba Rasulullah ni marah ni. Rasulullah cukup marah. Sebab tadi Rasulullah pesan dah, jaga elok-elok. Tiba-tiba laki tadi lari pula. Maka Rasulullah pun kata dekat Hafsah, Rasulullah kata apa? Qata'allahu yadak. Qata'allahu yadaki. Nabi kata dekat Hafsah, Nabi doa, muji kasar. Qata'allahu yadaki. Moga Allah potong tangan kamu, wahai Hafsah. Moga Allah kerat tangan kamu. Alhamdulillah, jelas. Okey, alhamdulillah, jelas. Kalau tuan-tuan ada persoalan nak tanya, tuan-tuan boleh tanya. Tak ada masalah. Tuan-tuan tulis kat bawah, nanti saya akan tengok di ujung kuliah ni, saya akan jawab insya-Allah. Baik. Jangan risau. Boleh je nak komen ke dan sebagainya, boleh, tak ada masalah. Tapi yang penting jaga adab lah, dengar kuliah jaga adab insya-Allah. Baik. Lalu bila Nabi kata qata'allahu yadaki, moga Allah potong tangan kamu. Rasulullah kata farafa'tu yadaiha hakadha. Hafsah bila Rasulullah doa kat dia macam tu, dia pun angkat tangan macam ni. Dia angkat tangan macam ni lah tuan-tuan. Dia angkat tangan macam ni. Kemudian fadakhala Rasulullah faqala ma sya'nuki ya Hafsah. Hafsah angkat tangan macam tu. Angkat tangan. Dia duk tengok belik tangan dia. Tengok tangan, belik. Duk tengok belik. Mana tangan aku ni hilang dah ke? Rasulullah duk doa ni, moga Allah potong tangan kamu, potong tangan kamu. Dia pun duk check, duk belik tangan dia, hilang dah ke? Putih dah ke? Duk belik tu. Rasulullah masuk, tengok balik dia. Rasulullah kata, masya'nuki ya Hafsah. Apa hai kamu ni? Apa masalah hang ni? Hang buat apa duk tengok tangan ni? Maka Rasulullah kata Hafsah, ya Rasulullah, qultu qabla li kadha wa kadha. Tadi bukan kamu kata, moga-moga Allah potong tangan kamu.
Allah kerat tangan kamu. Jadi aku pun takutlah duk tengok tangan aku kok terpotong betul ke. Kamu doa ni bukan main-main. Ya Rasulullah, kamu doa ni, kamu doa mustajab. Kalau potong tangan terpotong, kalau mati mati. Kalau sakit sakit, kalau sihat sihat. Rasulullah mulut dia masin. Bahasa mudahnya mulut masin. Cakap apa pun jadi. Maka faqala laha, Rasulullah jawab. Ini agak kasar sikit tak perkataan tu? Kasar takat tu je lah tuan-tuan. Tak ada maki-maki. Cuma kita tengok apa maksud Rasulullah tadi. Maka da'i yadaika. Rasulullah kata, wahai Hafsah, letak tangan kamu. Tak bawah. Tak payahlah angkat-angkat. Tak. Tak payah duk tengok tangan tu. Tak payah duk tengok. Fa inni sa'alullah ta'ala azza wa jal. Kata Rasulullah, sesungguhnya aku minta mohon kepada Allah Ta'ala. Ayyuma insanin min ummati. Mana-mana manusia daripada umat aku. Da'autullaha azza wa jalla alaihi an yaj'alaha lahu maghfirah. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah kata, mana-mana umat aku, manusia, insan, yang mana aku doa kat dia, doa yang tak elok lah, da'autullaha azza wa jalla alaihi, aku doa celaka kat dia, atas diri dia. Tadi qata'allahu yadak, moga Allah potong tangan kamu. Nampak tak perkataan tu? Rasulullah doa kan? Doa potong tangan, doa hilang bagi tangan. Doa bagi hilang tangan. Tak. Rasulullah kata, setiap kali aku doa yang tak elok tadi, doa yang macam tak elok tadi, yang makna tadi, aku bukan maksudkan potong tangan tu potong tangan. Tuan-tuan. Itu bagaimana? Aku bukan maksud potong tangan, tapi aku maksudkan ayyaj'alaha lahu maghfirah. Apa yang aku doa tadi, aku mohon kepada Allah, moga Allah ampunkan dosa kamu. Allahu Akbar. Rasulullah bunyi dia zahir nampak kasar, tapi dia sebalik doa ni tadi, Rasulullah doa dengan maksud Allah ampunkanlah dosa dia. Ya Allah ampunkanlah dia. Ya Allah pengampunan daripada kamu ya Allah. Tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Maksudnya Nabi kalau kasar-kasar dia pun, kasar yang mulut keluar daripada mulut dia, semua doa. Semua doa. Bukan potong tangan hakiki, tapi potong dosa. Kata Allahu yadaki, moga Allah potong tangan kamu. Dak, kata Allahu dhunubak, moga Allah potong kamu punya dosa. Nabi tidak bermaksud zahir. Itu yang kata tuan-tuan muslimin dan muslimat. Ramai orang dia tak faham tentang ta'bir uslub al-Arab. Uslub, cara-cara orang Arab cakap. Orang Arab cakap kadang-kadang dia ada unsur majaz, unsur 2-3 makna yang lain. Bukan kita boleh ambil zahir sahaja. Ni bukti dia. Nabi sendiri bercakap dengan perkataan macam tu. Rupanya bukan maksud Nabi hakikat potong tangan-tangan tu terpotong. Maksud Nabi Allah ampunkan dosa. Begitulah dalam setiap hadis ke, ayat Quran ke, mesti datang ayat-ayat yang berbentuk majaz. Maka kita tak boleh faham yang zahir. Yang ni kaedah dalam kaedah yang tuan-tuan kena faham. Bila kita baca hadis-hadis ni, kita akan faham bahawa ulama yang bertakwil, yang mengambil mengiktikad bahawa majaz wujud dalam ayat Quran, dalam hadis, bukanlah jauh daripada Islam. Bahkan perkataan Nabi ni penuh dengan majaz. Nabi satu hari pernah sebut dekat isteri dia, Nabi kata apa? Nabi kata, awwaluhunna luhuqan bi atwalukunna yadan. Nabi kata kat isteri dia, sebelum Nabi meninggal, Nabi himpun isteri-isteri dia semua. Nabi kata apa dia? Allah SWT Muhammad, awaluhunna luhuqan bi atwalukunna yadan. Apa maksud dia? Orang yang pertama di antara isteri aku yang akan mengikuti, menyusuli lepas aku mati. Lepas Rasulullah mati, isteri yang pertama mati di antara 11 yang mati dulu, Khadijah, maka tinggal 10. Antara 10 yang isteri Rasulullah yang ada tu, yang pertama yang meninggal setelah aku. Nabi kata apa? Ciri-ciri dia Nabi kata, atwaluhunna yadan, yang panjang tangannya. Nabi kata kat isteri dia semua, siapa yang paling panjang tangannya, dia orang pertama yang mati selepas aku. Maka isteri-isteri Rasulullah ni tak faham. Lalu lepas Rasulullah keluar beredar, mereka pakai mesyuarat madu-madu.
Madu-madu Rasulullah 10 orang ni mesyuarat. Dia kata sekarang ni kita nak tahu siapa yang paling panjang tangan. Semua isteri Nabi SAW faham macam tu. Faham panjang tangan tu panjang tangan. Lalu mereka pun pergi dekat dinding, pergi luruskan tangan, ukur tangan masing-masing. Siapa yang paling panjang, dia mati dulu. Yang tu kefahaman isteri Rasulullah. Last kali tidak lama, tak silap saya 2-3 tahun lepas tu, orang yang pertama meninggal setelah Rasulullah wafat, iaitu Sayyidatuna, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, apa nama dia, yang kahwin dengan, Allah lupa balik dah, suka lupa. Mengajak, lama tak mengajak jadi macam ni ya, tuan-tuan. Dia tak lama tak mengajak jadi macam ni ya. Kalau Ustaz Syahid duk nampak, kalau Ustaz Syahid tahu, sebutlah Ustaz Syahid. Tak boleh tak sampai lagi ni. Punya banyak, nak sebut satu-satu tak larat lah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, ya Rabbi. Yang kahwin dengan Zaid bin Harisah tu, Zainab binti Jahshin. Zainab binti Jahshin. Zainab. Baik. Masya Allah. Tok Guru ada. Aku segan. Baik. Oh, nak kena berhenti dah. Tok Guru masuk, kita berhenti lah. Sikit lagi. Nak berhenti lah. Kali lama-lama Tok Guru masuk. Baik. Tuan-tuan, ramai sangat Tok Guru masuk ni, kita berhenti lah. Tak boleh lama-lama. Baik. Tuan-tuan muslim muslimat, Rasulullah kata, last kali yang meninggal lepas tu adalah Zainab binti Jahshin. Ceritanya Zainab. Zainab binti Jahshin ni meninggal lepas tu. Jadi kalau ikut kaedah tadi, yang mereka ukur tangan tadi, Zainab paling pendek tangan. Zainab ni antara yang paling pendek lah. Tidaklah panjang tangan. Jadi mereka tak faham apa maksud panjang tangan. Rupanya para isteri Rasulullah rupa-rupa baru tahu maksud panjang tangan yang dikatakan oleh Rasulullah hari itu. Yang kata maksud panjang tangan, bukan panjang tangan ni. Maksudnya panjang tangan di situ pemurah, rajin sedekah, rajin infak. Itu maksud dia. Jadi tuan-tuan kena faham maksud perkataan Rasulullah, tak boleh faham yang zahir. Perkataan Rasulullah, perkataan Allah Ta'ala lagi tinggi dia punya laras bahasa dia. Jadi kita kena tengok kepada syarah-syarah, kena tengok takwil yang sesuai dengan tempat dia. Tuan-tuan kena faham, Rasulullah tengok balik pada tadi. Rasulullah kata, qata'allahu yadak. Rasulullah kasar tak waktu tu? Sebut dengan cara yang agak kasar tak? Kasar. Tapi Rasulullah tidak bermaksud dengan maksud yang begitu. Dalam hadis yang lain, tuan-tuan kena tengok. Hadis yang lain. Banyak tuan-tuan. Kalau tuan-tuan buka dalam hadis-hadis, Rasulullah kadang-kadang sebut apa dia? Rasulullah kata apa? Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Rasulullah kata, dalam satu hadis yang lain, Rasulullah, raghima anfa abdin. Raghima anfa abdin. Raghima maksudnya hina lah. Anfa abdin. Kita maksud raghima anfa abdin, tanah, debu tanah tu, kita calik kat hidung. Kita tenyih dekat hidung dia, debu tanah ni tadi. Nampak tak? Tenyih kat hidung dia. Maksud kita tenyih hidung kita, muka kita sembam kat tanah. Tak elok tak perkataan tu? Nampak macam kasar tak? Kasar. Bukan tak elok, kasar tak? Kasar. Tapi Rasulullah tidak bermakna begitu. Rasulullah tak maksudkan begitu. Banyak perkataan Rasulullah macam tu. Allahumma salli ala Muhammad. Dalam satu hadis yang lain, Rasulullah SAW sebut, Rasulullah, khudhul ilma qabla an yadhhab. Ambillah ilmu sebelum ilmu tu hilang. Sahabat kata, ya Rasulullah, macam mana boleh hilang ilmu? Macam mana boleh hilang ilmu sedangkan ada Quran, ada hadis? Nah, sahabat kata, Rasulullah pesanlah, ambillah ilmu sebelum ilmu tu hilang. Maka sahabat kata, fa kaifa yadhhabul ilma wa fina kitabullah. Ilmu ni macam mana boleh hilang? Hadis ni riwayat Ibn Hibban. Macam mana hilang lenyapnya ilmu ni ya Rasulullah, sedangkan Quran masih ada. Ada setengah orang faham gitu. Quran ada, hadis ada, insya-Allah tak sesat. Tak, Quran ada, hadis ada, insya-Allah jamin tak sesat. Tapi tak jamin kita tak sesat. Tak jamin. Dia ni, contoh kena faham, tak jamin macam tu. Rasulullah kata pada para sahabat. Waktu tu bila sahabat tanya, saya nak bagi contoh yang ni je lah. Bila sahabat kata, ada kitab dah ya Rasulullah, nak sesat apa? Jawab Rasulullah, faghadib. Dalam hadis tersebut, Rasulullah marah. Maksudnya kadang-kadang ada juga Rasulullah bersikap keras sikit. Rasulullah tegur dengan keras. Rasulullah kata apa dekat sahabat? Rasulullah kata apa? Sakilatkum ummahatukum. Kasar ni bunyi ni. Sakilatkum ummahatukum. Moga ibu-ibu kamu hilang kamu. Maksudnya, moga-moga ibu kamu mati anaknya. Kehilangan anaknya. Maksudnya, moga-moga ibu-ibu kamu kehilangan anaknya. Sakilatkum ummahatukum.
Tuan-tuan, adakah maksudnya Rasulullah kata, matilah kamu, celakalah kamu, matilah kamu semua. Mak kamu ni, hilanglah kamu, mati. Tak, bukan. Tuan-tuan jangan ambil. Itu sebab hadis-hadis Nabi yang berupa ayat-ayat macam ni, dia tak boleh terjemah dengan literal. Tuan-tuan tengok, kalau terjemah hadis, sakilatku ummahatukum, raghima anfa abdin, qata'allahu yadiki dan sebagainya. Hadis-hadis ni boleh terjemah dengan literal tapi perlu dengan syarah. Ataupun jangan terjemah, kalau untuk orang awam jangan terjemah literal, terus direct kepada maksud yang sebenar. Tuan-tuan, sebab Nabi sendiri sebut, Nabi kata, apa yang aku cakap, aku doa ni bukan maksud yang zahir. Aku bukan doa celaka. Nabi tak pernah doa celaka ke orang. Dalam satu hadis juga Rasulullah kata apa? Rasulullah kata, Allahumma, satu hari Rasulullah angkat tangan doa. Ni doa untuk umat dia. Kalau tuan-tuan baca hadis-hadis Nabi, kalaulah doa-doa Nabi ni macam dia doa untuk kita yang tak elok, untuk umat dia yang tak elok. Tuan-tuan dengar Nabi kata. Nabi kata apa? Hadis ni tuan-tuan, hadis yang sahih, riwayat Al-Imam Ahmad dan juga Imam Muslim. Dalam hadis Nabi kata, Allahumma, ya Allah ya Tuhanku, inni takhadtu ahdan. Inni takhadtu indaka ahdan. Ya Allah, aku mengambil di sisi kamu perjanjian. La tukhlifanihi fa innama ana basharun. Jangan kau mungkiri perjanjian yang aku buat ni kepada kamu ya Allah. Fa innama ana basharun. Adapun aku ni seorang manusia. Fa ayyul mu'minin, mana-mana orang beriman kata Nabi, azaituhu, aku sakitkan dia. Au sababtuhu, aku kutuk dia ataupun aku cela dia. Au la'antuhu, aku laknat dia. Au jalattuhu, ataupun aku pukul dia, aku sebab dia. Nabi pernah sebab sahabat, Nabi pernah pukul sahabat, Nabi pernah dan sebagainya, Nabi pernah buat, tapi Nabi tak buat dengan kasar lah, sampai berdarah meleleh, itu tidaklah. Maka Rasulullah kata apa? Setiap orang yang aku kata, aku doa yang tak elok, aku hina dia ke, aku kutuk dia ke, aku pukul dia ke, maka faja'alha lahu zakatan. Ya Allah, jadikanlah setiap kutukan aku ni, setiap kata-kata aku ni, bagi diri dia tu zakatan, mensucikan dosa dia. Wa salatan, memberikan rahmat untuk diri dia. Wa qurbatan, mendekatkan dia. Tuqarribuhu biha ilaika yawmal qiyamah. Yang mana setiap orang yang aku kata kat dia, aku kutuk dia tu, lagi mendekatkan dia pada Allah. Maksudnya para sahabat ni, kalau Nabi pukul pun mereka suar tangan, suar badan, suar dan sebagainya. Maksud rela, tak apalah, pukul lah ya Rasulullah, nanti dekat akhirat aku dapat kelebihan tersebut. Tuan-tuan muslimin dan muslimat, saya nak sebut kat tuan-tuan ni, maksud kasar dan tegas kat situ. Rasulullah pun kadang-kadang sikapnya tegas. Saya teringat guru kami di Mesir, guru Quran. Saya tak mengaji Quran dengan dia sebab saya takut. Ada setengah-setengah guru ni kasar tuan-tuan. Setengah-setengah guru ni kasar. Saya nak sebut yang terakhir sebelum nak berhenti pada tuan-tuan hari ni. Cukuplah tu, nak berhenti. Setiap guru ni dia ada sikap yang berbeza. Ini pesanan yang penting untuk tuan-tuan yang dengar hari ni. Setiap guru ni dia ada sikap, ada uslub yang berbeza. Ada guru yang lembut, kita buat apa pun dia tak layan, dia buat tak tahu je. Ada guru yang keras, yang kasar, yang laser mulut dia. Guru ni macam-macam. Tapi macam mana pun guru tu, tuan-tuan jangan sesekali kutuk dia, hina dia. Jangan pandang serong dengan dia. Kalau tuan-tuan tak nak mengaji dengan dia pun tak apa, tapi jangan kata kat dia sebab dia wali Allah, dia tok guru. Seorang guru yang mengajar Quran. Terkenallah guru ni kalau dia mengajar Quran di Mesir, antara guru yang tegas dan kasar. Saya tahu kalau tuan-tuan yang dengar ni mengaji Mesir kenal. Namanya Syekh Abdul Azim Sya'ban. Dia mengajar di Ashirah Al-Muhammadiyah. Syekh Abdul Azim Sya'ban ni, dia ni kasar. Anak murid ni kalau tak betul baca, dia tampak. Ada seorang kawan tu patah spek ni 2 kali dah. Kena tampak tercabut spek. Kan? Tercabut spek. Ada antara yang tengok live ni pun pernah kena penampak. Yang pernah tengok, tadi saya nampak ada seorang live, tak nak sebutlah nama. Dia ni sejarah pernah kena tampak. Walaupun dia bukan anak murid Tok Guru tu. Dia tak pergi salam kat Tok Guru ni. Pernah sekali tu, kami pergi ziarah makam Syekh Zakiuddin Ibrahim di Ashirah Al-Muhammadiyah di Mesir tu. Waktu tu Syekh Abdul Azim ni ada. Waktu tu dia ada setengah-setengah, ramailah anak murid yang kenal dia, pergi salam dia dan sebagainya. Yang seorang kawan ni, budak ni, dia duduk kat ujung ni.
Tak nak sebut lah nama kan. Ujung ni, dia duk tersengih. Tak pergi jumpa Tok Guru, pergi salam. Lepas tu, kawan-kawan kata, hampirlah salam Tok Guru tu, Syamul Azim tu. Pergi salam, cium dia. Dia Tok Guru. Dan sekali dia pun segan-segan silu, pergilah. Salam kat Tok Guru ni, sebelum salam tu. Sebelum nak salam, ingat nak salam dah, bukan kena salam. Last kali kena penampak rabah ke bawah. Kasar sungguh tuan-tuan. Kalau yang perempuan mengaji dengan dia pun, dia cubit. Ya Allah, tak tahu nak kata. Itu sebab tak ramai yang boleh khatam dengan dia. Ada beberapa orang saja. Kalau tuan-tuan kenal asatizah yang pernah khatam dengan dia, Ustaz Bashir. Ustaz Bashir ni terkenal masuk TV IKIM FM. Dia pun khatam dengan Syekh Abdul Azim. Itu sahabat saya daripada Johor, Dr. Nazmi, khatam dengan dia. Yang lain semua sekerak jalan tak tahan. Kena menampak tak tahan. Tapi tuan-tuan, dia sebut apa? Satu hari anak murid dia kata, kenapa Tok Guru kasar sangat dengan kami, tampak dan sebagainya. Dia kata apa? Aku setiap kali tampak, tempat yang aku tampak tu, aku minta pada Allah, moga-moga tempat yang aku tampak, aku pukul ini, Allah haramkan daripada disentuh oleh api neraka. Allah haramkan daripada disentuh oleh api neraka Allah. Ini Tok Guru akhlak mereka. Walaupun kasar, tapi di sebalik kasar tu, dia ada doa yang baik untuk kita. Kita Nabi, kita kena faham maksud dia macam tu. Nabi kata Al-Imam Asy-Syafi'i radhiyallahu anhu yang terakhir, Imam Syafi'i kata apa? Ini pesanan yang terakhir. Imam Syafi'i kata, tasabbar ala murril jafa min muallimin. Sabarlah kamu, Nabi. Kata Imam Syafi'i. Imam Syafi'i kata, sabar. Tasabar ni lain dengan isbir. Kita orang Mesir selalu jawab usbur. Sebenarnya yang betulnya isbir. Isbir tu maksudnya sabar. Tapi yang ni bukan isbir, yang ni tasabar. Tasabar ni apa? Usaha sampai jadi sabar. Maksud lebih lagi, kamu kena sabar 2-3 kali ganda lagi. Min muallimin, daripada seorang guru. Ala murril jafa, ke atas pahitnya kekerasan seorang guru. Kata Imam Syafi'i, dipesan kat kita semua. Sebagai kita pengikut mazhab ni, dengar pesanan dia. Sabarlah dengan kekasaran seorang guru. Seorang guru dan juga seorang guru kita. Walaupun dia kasar, sabar. Fa inna rusubal ilmi fi nafaratihi. Kata Imam Syafi'i, sesungguhnya ilmu ni, dia akan menyerap masuk dalam dada kita. Adalah disebabkan nafaratihi. Disebabkan kekasaran tuan guru ni tadi. Kalau tak kerana dikasak dengan kita, lama dah kita tak faham, lama dah kita bodoh. Lama dah kita jahil. Nampak tak? Kalau kita tak sabar dengan dia, kita akan jahil. Sabarlah, Tok Guru marah, Tok Guru kata macam-macam, sabar, bawa bertenang. Jangan kata-kata tak elok dengan dia. Itu kurang adab sebagai anak murid. Kemudian, وَمَنْ لَمْ يَذُلَّ التَّعَلُّمِ سَاعَةً, siapa-siapa yang tidak mampu untuk merasai kejahilan satu saat, tajarra'a dhullal jahli tula hayatihi, nescaya dia akan merasai kepahitan jahil sampai dia mati. Tuan-tuan belajar sekejap je, 5 tahun, 5 bulan, 5 hari ke apa, akan mengajilah. Tempoh yang sekejap, 5 tahun, 10 tahun mengaji di Mesir, mengaji di pondok. Kita sabar dengan Tok Guru dia mengaji, daripada awal kitab sampai akhir kitab. Daripada baca Quran, juzuk pertama sampai khatam. Sabar dengan dia. InsyaAllah, lepas tu kita akan selama-lamanya berkekalan dalam keadaan ilmu, bukan jahil dah. Kita sabar jahil tu sekejap je. Tapi kalau kita tak tahan, dalam masa yang singkat kejahilan tu, kita terus lari, tak nak pergi kuliah, tak nak mengaji dengan Tok Guru ni, sebab Tok Guru ni kasar, kita akan merasai kejahilan sampai mati. Tuan-tuan pilih, nak jahil sekejap kan nak jahil lama? Nak jahil 5 tahun kan nak jahil seumur hidup? Pilih mana satu? Kata Imam Syafi'i. وَمَنْ لَمْ يَذُقْ ذُلَّ التَّعَلُّمِ سَاعَةً تَجَرَّعَ ذُلَّ الْجَهْلِ طُولَ حَيَاتِهِ وَمَنْ فَاتَهُ التَّعْلِيمُ وَقْتَ شَبَابِهِ فَكَبِّرْ عَلَيْهِ أَرْبَعًا لِوَفَاتِهِ. Siapa-siapa waktu muda dia tu, dia sia-siakan umur, tak mau belajar, tak mau menuntut ilmu, maka takbirlah ke atas dia 4 kali. Mati lah, jiwa dah mati. Mengaji tak mau, cara kasar tak boleh, cara lembut tak boleh didik, tak boleh tarbiyah, rasa diri pandai, rasa sombong diri dengan ilmu. Orang macam ni takbir 4 kali kat dia. Takbir 4 kali maksudnya solat jenazah atas dia. Dia dah mati dah. Nampak tak? Fakabbir alaihi arba'an dulu. Wa man fatahu waqta syabi fakabbir alaihi arba'an liwafatihi. Nampak tak? Tuan-tuan, setakat tu sajalah. Kita ambil 3 rangkap cukup. Allah, ada panjang lagi bawah.
Jadi saya nak sebut kat sini, wallahu alam, nak sebut bahawa ringkas ceritanya, jangan jadi orang yang keempat, cara kasar tak boleh, lembut tak boleh, isyarat pun tak boleh. Orang macam ni memang tak boleh dididik ataupun mendidik orang. Dia rasa diri dia sentiasa betul. Fahuwa minasyayatin. Orang yang jenis keempat ni, lembut pun tak berguna, kasar pun tak berguna, dia di antara orang-orang yang digelar sebagai syaitan. Wallahu alam. Setakat tu sahaja pada malam ini kuliah kita terlajak lebih sikit, sejam sikit. Sejam lebih. Wallahu alam. Saya mohon maaf salah dan silap, dan moga-moga mendapat manfaat pada malam ni, dan juga insya-Allah pada esok hari pada pukul 12 kita akan mulakan pengajian kitab yang baru melalui page. Tak ada melalui Facebook saya, tapi page di Akademi Pemikiran Turas APT. Tuan-tuan boleh like, tuan-tuan boleh share dan sebagainya. Ada iklan di sana, dan ada kuliah-kuliah lain. Kuliah Isnin sampai Jumaat ke, Isnin sampai Khamis ke Jumaat. Macam itulah, pelbagai kitab lah. Seminggu sekali saja, setiap hari Isnin. Di permulaan ni hanya muqaddimah bagi mazhab Syafi'i. Kita akan tengok macam mana pembentukan mazhab Syafi'i pada permulaan kitab tu. Kita akan baca sikit pada esok hari pukul 12 sampai pukul 1 lah, insya-Allah. 12 tengah hari sampai pukul 1 tengah hari. Wallahu alam. Kalau tuan-tuan tak ada soalan apa-apa, saya berundur dulu, insya-Allah. Moga-moga kita mendapat manfaat, dan saya mohon maaf salah dan silap kalau terkasar jugalah. Minta maaf kalau kasar, tapi nak buat macam mana? Orang utara ni memang cakap dia kasar, tapi dalam hati ada taman. Tu. Baik tuan-tuan, walaupun mulut kasar, hati dia ada taman. Jadi jangan risau. Orang utara ni memang kasar kok, mana pun bunyi macam kasar, tapi dia baik orangnya. Baik. Ala kulli hal, wallahu a'lam. Terima kasih yang melihat. Aku qauli hadza. Kalau tuan-tuan sudi, share lah rakaman ini ataupun live ini, insya-Allah. Moga-moga lebih ramai lagi melihat dan juga mendapat manfaat daripada pengajian kitab hikam ini. Tidak mendapat manfaat daripada saya pun, paling kurang dapat manfaat daripada bacaan kitab hikam ini. Wallahu a'lam. Aqulu qauli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wa afdalus salawati wa atammu taslim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ja'al jam'ana hadha jam'an marhuma, wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma, wa la taj'al fina wa la ma'ana wa la man yatba'una shaqiyyan wa la matrudan wa la mahruma. Allahumma inna na'udzu bika minal barasi wal jununi wal juzam wa min sayyi'il asqam. تحصنا بذي العزة والجبروت واعتصمنا برب الملكوت وتوكلنا على الحي الذي لا يموت. اللهم اصرف عنا هذا الوباء وقنا شر الداء ونجنا من الطعن والطاعون والبلاء بلطفك يا لطيف يا خبير إنك على كل شيء قدير. وصلى الله وسلم عليه والحمد لله رب العالمين. Baik, dalam taman carilah bunga. Terima kasih banyak sama-sama. Selamat Raya semua, insya-Allah. Cari bunga, tak boleh cari bunga PKP Ustaz Zul. Baik, insya-Allah. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.